Cikgu nak kena explain tu gambarnya. Kalau boleh explain sekali. Explain, okay. Yang lain tu siapa yang dah buat tandakan lah. Siapa yang belum buat, cikgu saja salin. Untuk soalan 11 ni kan. Nanti Mungkin dekat tu dah ada bagi maklumat. Dia kata D in P sama dengan 1. Maksudnya macam kita buat gambar ni kan. Macam kat sini S ke P ni 1. Lepas tu dia kata out D 2. So kita buat P ke S ni 1. So P ke Q ni 1. So dia ada 2. Lepas tu Q dia kata in dia ada 2 kan. Ni lah P ke Q ni dikira 1. So T ke Q. Untuk R pula out Q ada 1. Iaitu Q ke R. Lepas tu R in dia 3. Macam kita kan dekat soalan tu dia ada kata dekat R tu ada satu gelung. So gelung tu kan dia boleh daripada 2 arah kan. So daripada sini ke sini ataupun sini ke sini. Dia kira 2. Jadi tak. Apa? In dia 1. Lepas tu S ke R ni yang kedua, Q ke R ni yang ketiga. Lepas tu R out dia 2. So kita tengok dekat R ni dah ada 1 out. Lepas tu R ke T ni pun dia lagi 1. Yang kedua lah. Lepas tu S, nampak S ni in dia 1. Sebab dia kata P dengan S ni satu berbilang tepi. Lepas tu out dia 2. S ke P, S ke R. Lepas tu untuk T, in dia 1. R ke T. Lepas tu out dia pun 1, iaitu P ke Q. Okay. Itu je. Cikgu. Nak tanya, Azwan ni. Cikgu. Siapa pun boleh. Cikgu, kemungkinan boleh ke, maksudnya ada kebarangkalian ke dia boleh bersilang? Tak boleh kan? Tak boleh. Graf dia takkan graf tu dia takkan bersilang. Dia takkan cross. Dia mesti melalui titik. Barulah boleh lalu. Macam tu. Cikgu. Okay. Orang seterusnya ada lagi ke? Tak ada kan? Tak ada. Okay, next soalan Syakirin. Nampak kan? Nampak? Okay. Untuk 11B, untuk soalan yang satu Roman, tentukan lintasan terpendek dengan keadaan setiap bandar dilawati sekali sahaja. Jadinya, kita tengok satu-satu. Dia nak bermula daripada P dan berakhir pada U. Jadi mula dia pergi dari slide P, lepas tu bagi Q, T, pergi S, R, masuk U. Okay. Yang ni yang terpendek. Kita akan tambah dia punya
apa ni? Pemerat. Pemerat. Pemerat eh? Betul. Pemerat. Jadinya setelah kita tambah, nanti kita dapat 53. Itulah jarak terpendek dia. Yang lalu semua bandar. Cikgu, Okay, betul. saya ada soalan. Yang bawah tu apa dia? PRU tu apa dia? Yang ni nombor 2, hitung jarak terpendek dalam KM. Oh, ya ke? Saya ada kekeliruan, jadi saya nak tanya. Sebenarnya yang atas yang betul, 53 betul. Yang PRU tu salah. Sebab dia jarak terpendek tu jarak terpendek tu maksudnya jarak terpendek yang dilalui untuk macam ni, yang atas tadi tu lah sebenarnya. Kenapa Kan dia 3 markah tu? Apa dia? Dia 3 markah kat situ. Itulah pasal. Jadi saya ingat lain-lain. Tak. Sebenarnya dia soalan yang atas tu dia tak nak minta jarak, dia minta lintasan sahaja. Maksudnya dia nak jalan dia je. Maksudnya jalan yang apa yang awak buat tu lah. PQTSRU tu. Betul tak? PQTSRU. Kita kena senarai semua ke satu je? Yang tu satu je. Okay, baik. Tapi kalau awak nak senaraikan semua pun boleh juga. Maksudnya kita buat pengiraan yang apa? Yang mungkin kan. Tapi tak kalau buat jalan tu je dia dah betul dah sebenarnya. 3 markah tu? 3 markah, betul. Sebab dalam 3 markah tu mengandungi sebenarnya step yang awak salah-salah tadi awak try kan. Itu dah terkandung dalam markah yang 3 tu lah. Tapi jawapan akhir dia memang PQTSRU tu je. Itu cikgu rasa memang 3 markah untuk tu je. Lepas tu jarak terpendek tu kita tambahkan lah 15 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 12 tu. Dapat 53. Itu 2 markah. Okay. Dah. Okay, tu je. Okay, thank you. Next, Azika. Yang soalan 12 ni kan dia kata dah baca kan soalan dia, calculator P ialah X, calculator Q ialah Y. So kalau soalan A ni 3 ketaksamaan ikut daripada atas yang satu Roman ni, jumlah kalkulator yang dihasilkan adalah sekurang-kurangnya 100 buah dalam sehari. Kalau sekurang-kurangnya ni maksud dia simbol dia adalah sama dengan lebih besar sama dengan. So dia punya equation X tambah Y lebih besar sama dengan 100. Yang kedua ni pula mesin itu beroperasi maksimum 20 jam sehari. Kalau maksimum ni dia punya simbol ketaksamaan dia ialah lebih kecil sama dengan. So 20 jam sehari ni jam tukarkan kepada minit, 20 kali 60 dapat 1200. Lepas tu 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 1200. Yang ketiga, isbah bilangan kalkulator jenis Q kepada bilangan kalkulator jenis P adalah tidak kurang daripada 2:3. So yang kerja dia macam ni, boleh buat y per x lebih besar sama dengan 2/3. Lebih besar sama dengan ni dapat daripada tidak kurang daripada ni. So yang B, graph dia dapat macam ni. Ni tak jelas sangat, boleh tengok ni je. Kalau nak bikin graph tu bolehlah buat persamaan dia, lepas tu nanti dapatkan sama dengan kan. So ni garis dia, garis persamaan dia lebih besar sama dengan maksudnya belah atas. So dia lorek belah atas. Lepas tu yang second equation lebih kecil sama dengan. So dia lorek belah bawah yang color biru ni. Lepas tu equation yang ketiga, 3y lebih besar sama dengan 2x
dia punya garis hijau ni lepas tu lebih besar sama dengan kan belah atas. So belah kiri dia kan. So nanti dapat kawasan belorik dia yang sini sampai Pak CY ni yang hijau pekat ni kat tengah. Itu saja. Next, saya. Sila. Okay, soalan 12C. First, dia tanya, tentukan bilangan minimum dan maksimum kalkulator jenis Q yang dihasilkan jika 150 buah kalkulator jenis P dihasilkan. First, dia kata refer on the graph kan. Lepas tu, kita tahu yang kalkulator jenis P tu ialah paksi X. So, kita tengok 150, kita lepas tu kita gariskan dan yang bersentuhan dengan garisan tu ialah bilangan kalkulator jenis Q. Okay, first yang belah bawah tu, okay, kita gariskan. First yang bersentuhan ialah 100. Tengok, kita buat garis putus-putus dekat graf. First 100. So, kan dia jumpa 100. So, dia minimum ialah 100. Dan kita tengok yang belah atas tu, dia bersentuhan dengan 190. So, maksimum bagi kalkulator jenis Q ialah 190. Okay. Nombor 2. Dia kata, tentukan sama ada mungkin untuk menghasilkan 300 buah kalkulator jenis P. Justifikasikan jawapan anda. Okay, kan dia kata, dia cakap kalau boleh ke kalau 300 buah kalkulator jenis P dihasilkan macam tu. So kita tengok dekat paksi, dekat graf kita, 300 kalkulator. So dia tak boleh, 300 ialah melebihi melebihi, dia tak ada dekat dalam rantau belorik macam tu. So jawapan dia tidak kerana nilai Y sama dengan 300 berada di luar rantau belorik. X, sorry. Itu je. Okay, yang lain ada soalan tak pasal graf ni? Pasti kena lukis graf lah. Lukis graf dulu nanti baru nampak jawapan dia dekat C tu. Dan lukis graf dia ni basic dia adalah garis lurus je kan. Korang kena pandai lukis garis lurus, lepas tu barulah tengok rantau dia dekat mana. Yang ini kalau dalam soalan ni dia bagi dah skala kan. So sebenarnya bagi cikgu senang lah sikit kalau dia dah bagi skala ni. Sebab kalau dalam buku modul ke buku teks tahun lepas macam tak ada skala, kita yang kena fikir sendiri. Cikgu harap ada skala macam ni lah senang sikit. Okay, lagi next. Aris dengan Fatin, soalan matrix. Okey, soalan 13A dan juga 13B. Okey, soalan A dia kata cari matrix M. Dia dah bagi persamaan ni 2M tolak matrix utama, negatif 8, 9, 3, negatif 6 sama dengan 2, negatif 3, 5 dan 4. Okey, jangan kerja dia. Kita tahu kat sini negatif 8, 9, 3, negatif 6 ni depan dia ialah negatif. Jadi kita nak bawa ke kanan, kita akan jadi positif. Jadi matrix pertama 2, negatif 3, 5, 4 tambah dengan negatif 8, 9, 3 dan negatif 6. Ini cara kerja dia tambah. Kita akan dapat hasil tambah dia negatif 6, 6, 8 dan negatif 2. Lepas dia kata dia nak cari matrix M bukan 2M. Jadi 2M ni hubungan ni ialah darab, bila bawa kanan jadi bahagi. Jadi setiap nombor dalam matrix ni akan dibahagikan dengan 2. Jadi matrix M kita akan dapat negatif 3, 3, 4 dan juga negatif 1. Itu matrix M, tu baru soalan A. Seterusnya kita bagi soalan B, dia kata cari ataupun tentukan nilai M dan N. Dia bagi 4M, N205 sama dengan negatif 12 dan 18.
Okay, yang ni 4M ni dengan matrix N205 ni kita kena darabkan. Si darab dia akan dapat 4N sama dengan 4N, 8 tambah 5M sama dengan negatif 12 dan 18. Okay, ni kan dah sama kan? Jadi kita samakanlah 4N sama dengan negatif 12. Kita akan dapat N negatif 12 bagi 4. Jadi N sama negatif 3. Lepas tu 8 tambah 5M ni kita akan dapat 18. Jadi 8 tambah 5M sama 18. 18 soal 8 jadi 10. Dan kemudian bagikan dengan 5, kita akan dapat 2. Jadi tentukan nilai M dan N, kita dah dapat jawapan. N sama dengan negatif 3, M sama dengan 2. Okay. Itu sahaja. Kemudian saya serahkan kepada Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya akan sambung untuk soalan C. Okey, jadi untuk soalan C ni, dia cakap restoran P membeli 5 kotak aiskrim coklat dan 6 kotak aiskrim vanila dengan harga RM310. Restoran Q pula membeli 7 kotak aiskrim coklat dan 9 kotak aiskrim vanila dengan harga RM449. Jadinya dia suruh guna kaedah matriks untuk tentukan harga bagi sekotak aiskrim coklat dengan aiskrim vanila. Okay. So jadinya step pertama yang kita kena buat ialah kita kena buat persamaan linear serentak dia, iaitu P sama dengan MX tambah 6Y sama dengan 310. Q sama dengan 7X tambah 9Y sama dengan 449. Lepas kita dah buat persamaan linear serentak, kita keluarkan dia dalam bentuk matriks. Seterusnya, kita buat macam biasa, pakai rumus dia, iaitu X sama dengan XY sama dengan 1/5 darab 9 tolak 6 darab 7. Lepas tu kita buat yang kita balikkan A dengan D dengan tambah negatif. Lepas tu belakang tu harga dia. Lepas tu yang 9 kita selesaikan 9 dengan yang matriks 9 negatif 6 negatif 7 dengan 5 darabkan dengan 310 dengan 449 dapat 96 dengan 75. Lepas tu kita selesaikan dengan 1/3 dapat jawapan 32 dengan 25. Jadinya RM RM32 sekotak untuk aiskrim coklat dengan RM RM25 sekotak untuk aiskrim vanila. Okay, terima kasih. Yang lain okey tak? Dia nak tanya tak? Cepat je dia tutup dia punya ni. Yang lain okey tak? Mana tahu ada kawan nak salin ke kan? Okey, salin. Okey, orang lain setuju Setuju. Tu yang betul lah tu Cantiknya slide Fatin. Tu cantik. Comel. Okey. Dah boleh dah teruskan lagi ke? Boleh teruskan kepada yang lain. Okay, next lagi Khadijah dan Haziq. Nampak tak? Nampak. Okey, apa tu soalan pertama ni dia minta cos X sama dengan 0.6639 dan kosong X lebih daripada kosong dan kurang daripada 360. So dia minta cari nilai-nilai X. So yang pertama ni kita cari je lah shift cost 0.6639 sama dengan 48.402.
Lepas tu kan dia minta nilai-nilai X. Maksudnya ada X yang kedua pula 360 tolak 48.402 sebab dia dekat sukuan yang keempat tu. Lepas tu soalan B dia kata jika sin theta sama dengan 8/17 dan theta lebih daripada 90 dan kurang daripada 180, tentukan nilai bagi tan theta dan cos theta. Okay, so mula-mula kita cari shift sin, nanti dapat 28.072. Lepas tu nak cari tan dengan cos ni, kita kan dia di antara dia dekat sukuan kedua. So dia kena pakai 180 tolak theta. So tan sama dengan 180 tolak 28.072 dapat negatif 0.533. Cos pun sama, cos 151.93 dapat negatif 0.882. Dah, tu je. Ada cara lain tak? Orang lain? Ada tak yang guna cara lain untuk yang B? Yang A tu betul lah tu. Yang B ni dia ada cara lain. Cara apa sebenarnya? Sebab yang ni dia kurang cepat jawapan dia. Ada tak yang dapat cara lain? Ke tak buat pun? Cara yang sama. Cara yang sama Dia sepatutnya awak boleh guna triangle yang first kali ni. Yang Khadijah jangan padam dulu. Yang 17, 8 ni kan? Kan kita dapat 15 tu tak? So daripada theta yang sama tu awak buatlah cos pula. Cos maksudnya AH. So 15/17. Dan cos dekat sukuan kedua adalah negatif. Macam tu. So dia tak pakai theta ni sebenarnya tak pakai theta. Tak payah pakai darjah ni. So sepatutnya pakai triangle tu je. Faham tak maksud cikgu? Maksudnya gunakan teorem Pythagoras. Betul, gunakan teorem tu kan dah cari, memang dia pakai teorem kan, pakai 15 tu kan, tapi dia tak guna yang sepatutnya. Sepatutnya bila awak dapat 15 tu, so the triangle tu dah lengkap 15, 8, 17. So awak boleh guna triangle yang sama untuk guna cos pula. So cos adalah cah, jadi cah 15/17 dan cos di sukuan kedua adalah negatif, so jawapan dia negatif 15/17. Itu yang tepatnya sebenarnya. Okey, kalau soalan macam ni biasanya memang pakai triangle. Dia tak pakai darjah-darjah shift cos shift tan ni. Tak ada sebenarnya. Okey? Boleh? Boleh. Next time try lagi. Okey, terima kasih. Next Haziq. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya jawab soalan C1, C1 dan C2. Lakarkan graf bagi Y sama dengan cos X bagi kosong darjah lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 360. Okay, daripada yang soalan ni saya cari kat buku teks, saya dapat jawapan, memang terus dapat jawapan macam ni. Y sama dengan cos X. Okay, ini adalah jawapan dia, okay. Okay, lepas tu soalan C2, dia cakap dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan graf berikut Y sama dengan cos X tambah 2. Okay, saya dapat jawapan saya macam sekejap. Saya dapat macam ni. Nampak? Kurang jelas, sepatutnya awak ambil gambar tadi. Ambil gambar. Oh, okey, kejap. Boleh juga.
Okay, yang lain nampak tak? Kejap ada mak, anak aku nangis dah. Kejap korang cikgu nak buat susu sekejap. Budak-budak ni haus. Aduh. Tapi saya tak berapa pasti ni betul sebab saya tengok buku teks kan. Baik cikgu. Sabar kejap susahnya. Okay, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 189. Saya buat rujuk dekat soalan contoh 10A. Okay, kat situ kan. Kat situ dia ada bagi dekat dia cakap kalau dekat situ saya ikut dia cakap ada bahagian A, bahagian C, bahagian B dan bahagian C. Okey, berdasarkan fahaman saya, Y sama dengan cos X tambah 2. A dia kat sini cos tu A kan. So maknanya cos dia sama dengan 1. A dia sama dengan 1. Lepas tu C dia kita X tambah 2. Kalau korang ingat persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C kan. So kat C dia saya dapat 2. Okey, lepas tu untuk bahagian B pula, saya dapat 1 sebab X ni nilai dia sama dengan 1. So saya buat ikut contoh 10 kat buku teks, saya dapat bentuk graf dia macam ni. Nampak ke? Haziq. Oh Haziq. Do? Dia tak dengar Haziq boleh guna Desmos tadi tu sebenarnya. Apa cikgu? Desmos tadi yang macam Hazikah buat. Awak buka desmos.com. Desmos nama dia betul kan? Rasanya. Betul. Awak buka website Desmos. Sekarang awak buka je sekarang. Lepas tu awak share screen dan awak type terus kat situ. Ke nak cikgu yang bukakan? Tak reti aku. Tak reti? Desmos, Desmos graph. Saya tunjuk dia kat sini memang nampak jelas lah ni. Kita cikgu try share kejap. Tab. Kan salah tab ke? Tengok cerita Korea korang. Boleh nampak tak? Ini cikgu tak sekejap. Apa dia punya equation? Y cos X plus 2. Cos X plus 2. Sekejap. Okay. Sekejap ni. Boleh nampak tak cikgu share ni? Nampak cikgu. Sekejap ni Y cos X tambah 2. Kita buat yang original dia. Y sama dengan cos X saja. Ni yang tu, dia sebenarnya yang ni. Yang biru ni cos X, yang merah tu cos X tambah 2. Itulah sebenarnya dia. Okay, bila dia tambah 2 tu maksudnya
Amplitude dia tambah 2 kan? Amplitude dia tambah 2, betul. Dia ke atas sebanyak 2 unit ke atas. Itu je sebenarnya. Cikgu, Yes. Ya. dalam praktisi kita kena guna kertas graf ke? Yang ni cikgu tak pastilah Kalau di dalam jawapan dia ni, jap, soalan dia suruh lakar ke dia suruh lukis? Lakarkan graf. Lakar Lakarkan maksud, kalau lakar tak perlu. Dia buat yang penting-penting je. Maksudnya intersection je, macam paksi Y mesti ada 1 dengan 3 tu, paksi X mesti adalah yang apa sampai 360. Dia tak perlu lukis atas kertas graf. Sebab lakar maksudnya memang lakaran je lah. Okey, cikgu. Okey, itu saja Okey Haziq. Ni website dia, Desmos Graph ni. Desmos ni kalkulator pun ada. Okay. So boleh refer kemudian. Okey, cikgu lupa lah tadi. Okey, sekejap. Ya sayang dah. Letak. Thank you. Okey, lagi lain next. Okey, saya next. Okey, silakan. Mariam no. Okay, so saya buat soalan A dengan C. So kita tengok dulu soalan A satu Roman ni. Dia nak dia kata segitiga Q ialah image bagi segitiga P. Q ni image bagi P. Maksudnya P ni objek di bawah satu putaran ikut jam. Okey. Nyatakan koordinat pusat putaran. So kalau kita tengok kat sini dia punya putaran dia 90 darjah sebabnya dia terbaring. Daripada macam ni dia terbaring. Kalau 180 darjah dia ke bawah. So macam mana nak buat? Macam ni. Okay. So tadi ni garis lurus. So dia daripada dia 90 darjah, daripada tegak dia terbaring. Okay. Lepas tu kalau saya tengok titik mana yang tak bergerak. Kalau macam ni bila kita baringkan dia ke bawah. Kalau macam ni daripada tepi kita baringkan dia naik atas. So yang ni yang tak bergerak. So saya sambungkan, jadikan dia 90 darjah. So nanti dapatlah titik dia ialah negatif 1, 1. Lupa nak tulis. Dia punya titik koordinat dia negatif 1, 1. Okay, itu untuk soalan 1. So dia punya sudut putaran, okay, 90 darjah. Itulah jawapan dia. Untuk satu Roman, negatif 1, 1. Dia punya sudut putaran dia 90 darjah. Saya serahkan kepada Muhammad. Kejap Okey. Untuk soalan B, dia tanya segitiga R ialah image bagi segitiga Q di bawah gabungan transformasi WV. Uraikan selengkapnya transformasi yang pertama V, yang kedua W. Okey, so bila dia WV, dia akan jalan ni transformasi V dulu, lepas tu baru W. Okey, kita tengok gambar. Okey. So kat sini apa saya buat, so kita memang first kita akan nampak memang akan ada pantulan kat sini. Sebab image dia terbalik sini. So garis pantulan kat sini. Paksi pantulan. Okay, kemudian kita nampak dia punya image makin besar. Itu maksudnya dia akan mengalami pembesaran. So untuk pembesaran tu saya buat pembesaran dia dekat sini sekejap saya buat. Kat sini. Dan
Okay, so daripada segitiga yang kecil ni, dia besar jadi segitiga ni. Segitiga yang ni. Tapi segitiga ni kita tak nampak. So dia mengalami pembesaran. Mana yang jawapan? Yang pertama, transformasi V ialah pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat 1, 4. Okay, pusat 1, 4 tu kita ambil daripada sini. Nampak kalau kita tarik daripada segitiga besar ni ke segitiga kecil, dia akan bersilang kat sini. Iaitu 1, 4 sini. So dia pembesaran. Lepas dia dah mengalami pembesaran, baru dia akan mengalami pantulan. Pantulan tu dia berlaku pada garis Y sama dengan 4. Garis yang ni. Y sama dengan 4. So transformasi W ialah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okay. Itu saja. Muhammad boleh tak terbalik? Kalau terbalik. Kalau terbalik dia lain sikit nanti jawapan dia. Maksudnya dia punya sekejap. Pusat putaran. Sama-sama pusat. Boleh. Boleh juga. Jawapannya boleh. Boleh. Maksudnya pantulan dulu ke atau pembesaran dulu, sama je jawapan dia. Yang biasa yang lain tu kalau melibatkan putaran lah bagi cikgu. Okay, thank you. Hai, dah nak pukul 11.30 dah ni. Sempat ke tak ni? Ada lagi ke? Apa? Ada lagi satu yang C. Lagi satu luas. Okay. Alamak. Okay, C dia kata dia beri bahawa segitiga R mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 252. So R ni dia punya luas 252. Hitung luas dalam meter segitiga P dia naik ni. Okay. So kita dapat tadi dia punya faktor skala dia 3. Jadi saya wakilkan P ni X lah. Jadi 252 sama dengan 3 kuasa 2 darab X. Jadi 252 sama dengan 9 darab X. 252 bagi 9 nanti dapat X sama dengan 28. Maksudnya kat sini luas untuk P tu 28. 28. Dah siap untuk soalan 15. Terima kasih. Okay, terima kasih. Teruskan lagi bahagian C. Kalau boleh cepat sikit lah Cikgu nak habiskan semua ni. Tak nak tinggal waktu lain, nanti buang masa je. Boleh? Boleh. Next lagi siapa? Syazwani dengan Najla. Najla ni ada tak? Tadi cikgu terbaca mesej dia. Dia tak boleh masuk. Oh, tu dah masuk dah. Okay. Okay, untuk soalan 16A, Raja 9 ialah August yang menunjukkan wang saku bulanan dalam ringgit Malaysia bagi sekumpulan murid. Berdasarkan Raja 9, lengkapkan jadual 1 dalam ruangan jawapan. So, ini jawapan dia. Untuk 40 hingga 49, kekerapan langgapan dia 4. Kekerapan dia 4, nilai tengah dia 44.5. Lepas tu 11, 7, 54.5. Lepas 1, 10, 64.5. 30, 16, 74.5. 38, 8, 84.5. 40, 2, 94.5. Jadi seterusnya untuk 100 dengan 109 ni dia tak ada dekat dalam graf. So maksudnya dia punya kekerapan tu kosong. So kekerapan lenggokan dia sama je 40. Seterusnya soalan B. Hitungkan variance wang saku bulanan bagi murid-murid itu. So ni titik tengah dia semua masuk kekerapan
Dan kita dapat fx, lepas tu fx kuasa 2. Dia banyak nak explain, so semua orang boleh tengok, kalau tak sempat boleh salin. Kalau tak sempat boleh screenshot je. Macam betul lah ni. Okay. 17. Tengok. Tuan Tanah dah tolong screenshot dah. Terusnya saya serahkan kepada Syamimi. Okay, lagi. Next. Okay, yang C. Dia cakap nyatakan kelas mod. Kelas mod ni kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi dia 10 tapi jawapan dia bukan 10. Jawapan dia 60 hingga 69. Yang D. Jika seorang murid dipilih secara rawat daripada kumpulan itu, hitung kebarangkalian bahawa dia berada dalam selang kelas 80 hingga 89. Bilangan murid dalam kalangan 80 hingga 89 ada 8 orang. Total semua murid 40. So 8 per 40. Pemudahkan jadi 1/5. Lepas tu soalan E. Jika 2 orang murid dipilih secara rawat daripada kumpulan itu, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua murid itu berada dalam kelas mod. Yang ni saya tak faham. Itulah dia tanya cikgu pun, cikgu tengah buat apa tadi, yang tengah makan kot. Tak sempat nak jawab soalan dia. Macam mana cikgu nak explain lah? Jawapan dia apa you? Jawapan dia 3/2. Dia punya jawapan 10 per 40 darab 9 per 39. 3/52? 3/52 lah, betul. Siapa yang nak tunjuk bolehlah jawapan dia. Tapi memang itulah senang je sebenarnya. Cikgu soalan dia apa? Cikgu pun dah tak nampak tadi. Dalam kelas mod tu kan, dalam kelas mod bukan 8 orang je ke tadi? 10. Okey, so 10. Kalau 10 orang daripada kelas mod tu dia nak pilih 2 orang. So kekerapan orang pertama tu 10 lah per 40. Tapi untuk kebarangkalian orang kedua tu dia jadi 9 per 39 sebab dah ambil seorang tadi sebenarnya. Okey. Boleh teruskan lagi? Poligon kekerapan, Awin? Boleh. Okey. Untuk soalan F ni, dia suruh kita buat satu poligon kekerapan, lepas tu pada paksi mengufuk guna skala 2 cm kepada RM10, paksi mencancang untuk seorang murid. So tadi untuk Lola dan Najla dengan Wani dah dapat apa dia punya titik tengah dengan kekerapan. Kan kita tahu poligon kekerapan kita guna kekerapan dengan titik tengah dia. So lepas kita dah dapat, kita tengok dekat jadual Najla tu, kita dah dapat kan apa kekerapan dengan titik tengah dia. So nanti kita dapat dia punya poligon kekerapan macam ni. Macam ni kan, kat sini dah ada kekerapan. Lepas tu yang kat sini ni semua titik tengah. Lepas tu nanti kita plot je lah dia punya tu, nanti kita dapat. Lepas tu kan dia kata dekat paksi mengufuk kan RM10 kan.
34.5, 44.5 itu semua dah dalam skala RM10. Kita jangan buat 0, 10, 20, jangan buat macam tu sebab kita ambil je nilai titik tengah yang ada dekat dalam jadual. Nanti kita dapat 34.5, 44.5, dan nanti kita dapat bentuk poligon kekerapan macam tu. Faham tak? Itu je. Faham. Okay. Awin kejap. Sorry, cikgu baru perasan. Cuba tengok balik graf awak tadi. Macam ada yang tak cukup lah. Sekejap. Yang mana? Poligon tadi. Sebab poligon awak macam tak siap. Ada orang perasan tak? Sekejap. Dekat titik terakhir tu dia tergantung. Kena kosong. Dia kena pergi ke kosong balik. Maksudnya saya kena sambung tarik dia ke bawah. Tarik ke bawah, 2 cm ke bawah, ke kanan. Okey. 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 Sebab kalau tak nanti tolak 1 markah. Maksud cikgu nanti titik last dia dekat 104.5. Betul. Aduh. Okey. sorry. Itulah. Dia kalau orang ambil marker dia, dia nangis. Okey. Okey, dah. Sebab itulah ada yang dia tambah satu lagi kelas tu dekat jadual. Perasan tak? Perasan. Okeylah. Next lagi cepat. Aduh, anak aku. Apa Hafiz. Next apa Hafizul kan? Masya Allah. Hafizul ada tak? Tak ada. Tak ada. Orang lain? Selepas Hafizul? Saya. Bolehlah Nip. Dah keluar ke? Boleh keluar. Nampak ke? Nampak. Okay. Cikgu nak bentangkan 17 yang Hafizul punya sekali ke? Bolehlah. Awak pula penyelamat dia. Okay, untuk yang pertama ni, dia suruh lengkapkan gambar rajavan dalam ruangan jawapan. So, okay, pertama apa yang saya buat ialah saya keluarkan dulu semua, ni jawapan je saya buat kerja kat tempat lain, kira-kira tu. Mula kita kena pastikan yang 5 ni. 5 ni maksudnya pelajar dia kan kata untuk 50 orang murid yang ambil sukan, 3 sukan iaitu badminton, bola tampar dengan hoki. 5 ni maksudnya ada 5 orang murid yang ambil ketiga-tiga sukan. Kalau yang dikata sahaja tu teruslah masukkan dekat kolom dia. Macam dia kata badminton, yang ambil badminton sahaja 11 orang, masukkan dekat B 11. Bola tampar pula 9.
kalau dikata contoh bola tampar dan hoki, maksudnya B dan H. Sekejap. Bola tampar dan hoki, V dan H, dia kata ada 9 orang. 9 ni tak boleh terus masuk kat tengah-tengah ni. Dia kena tolak dengan 5 dulu. Dan apply tu untuk semua-semua yang dikata yang ada dan. Contoh badminton dan bola tampar kena tolak dengan 5 dulu. Dapat 7. Lepas tu hoki dia tak bagi tahu apa-apa. Tapi carilah dulu untuk semua ni. Akhirnya kita akan dapat hoki. Untuk pastikan jawapan, tambahkan semua nilai ni, kita akan dapat 50. Okay. Yang kedua, dia kata jika seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan tersebut, hitung kebarangkalian bahawa murid itu memilih 2 permainan sahaja. Dia kata seorang murid. Okay, kita tambahkan semua nilai yang maksudnya dia kata memilih 2 sukan sahaja. Maksudnya yang tengah-tengah ni 7, 6 dengan 4. Kalau kita tambahkan semua, nilai dia ialah 17 orang. Total kan semua ni sekali dalam gambar jawapan ni ialah 50. So 17 per 50 kebarangkalian untuk pilih seorang. Yang C, dia kata jika 2 orang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan tersebut, hitung kebarangkalian bahawa memilih 1 permainan saja. Okay, kali ni dia minta 2 orang dan pelajar yang pilih 1 sukan saja, total ada 28 orang. So 28 per 50. Ni untuk orang yang pertama. Darab 27. Kenapa 27 per 49? 49 sebab kita dah tolak 1, kita dah pilih 1 daripada 50. 27 sebab kita dah ambil 1 daripada total pelajar yang ambil 1 sukan saja, 1 permainan saja, iaitu 28, dapat 27. Darabkan dan jawapan akhir 54 per 175. Okay, untuk yang D, yang terakhir untuk bahagian saya ialah kena cari variance bagi data di atas. Saya letakkan dalam satu jadual. Maksudnya yang power boleh je terus tekan kalkulator, tak payah buang masa kat sini. Tapi saya lebih selesa dengan cara ni. Buat satu selang kelas. Satu lagi ialah kekerapan. Ni ialah titik tengah. Lepas tu kita cari fx. Kekerapan darab titik tengah. Total ialah 4,155. Lepas tu cari fx kuasa 2. Dapat 347,545. Min untuk data ni ialah 83.1 dan variance dia ialah 45.29. Itu saja. Jangan net. Nak tengok lagi. Jadual. Screenshot. Nak screenshot Boleh. Silakan. Nanti saya send. Dah. Okay. Last one. Umar. Asyik angkat tangan apa? Tekan ke? Tertekan, janganlah tertekan. Sabar. Aduh. Hello? Umar ada tak? Umar tak ada Dia kita anda cik ke? Oh, dah. Nervous. Sekarang anak-anak cikgu dua-dua beradik tu dah join main marker ya. Okay. Nampak tak slide? Dah nampak dah. Hampir nampak dah. Okay.
Mana ni? Macam rotate ni. Oh ni. Okay, nampak kan graf dia? Nampak. Okay, bagus. Soalan tu nanti lukis dia apa, ogive dia macam ni. Kena ada kekerapan penunggukan, markah, lepas tu plot lah. Lepas tu sambungkan freehand. Dah dapat ogive. Okay. Lepas tu soalan next, faham kan? Tahu kan cara nak buat dia? Terangkan. Okay, Faham. terangkan. Faham kan? Kau terangkan tadi. Okay, lepas tu dia minta third quartile kan, kuartal ketiga. So kita tengok kan kuartal ketiga kan 3/4 kan. So tengok daripada kekerapan penunggukan 50. 50 darab 3/4. So nanti kita dapat 37.5 kat sini. Lepas tu kita tarik sampai kena kat kita punya graf yang tadi kita dah sambungkan tu. Lepas turunkan ke bawah. Lepas tengok dia sentuh kat mana? Dekat 87. Nak dapat dia, kira kotak dia. Ada 5 kotak kan. So 5. Tu cari beza kat sini. 89.5 tolak 8.45 bagi 10. Nanti dapat 0.5. 0.5 darab 5 kita akan dapat 2.5. 2.5 tambah 8.45 dapat 87. So begitulah cara nak dapat dia. 87. Okay, faham kan? Nak tengok terus pun boleh. Tapi nak lagi macam accurate dia punya tu, ini lah sebab takut salah kan. Okay, ada soalan? Okay, Alhamdulillah habis juga. Yeay. Cik Umar dan semua orang. Okay, so untuk minggu seterusnya cikgu dah bawa kertas 1 pula. Tapi kertas 1 ni macam sekejap je sebenarnya. So cikgu bagilah terus hari esok. Hari ni kejap lagi ke cikgu bagi So untuk hari Isnin dengan Selasa kelas sebenar kita tu cikgu bagi kita bincang kertas 1 pula lah. Kertas 1 pun cikgu dah buat macam ni jugalah. Cikgu bincang, pak cikgu sikit je. Lepas tu nanti korang yang akan bincang lagi. Okay, macam tu. Lepas tu macam tu lagi, menarik lah. Cikgu bincang juga tapi mungkin cikgu terang mungkin 5 soalan. Macam tu je lah kot. Korang ambil soalan lain. Nanti cikgu cabut lagi lah. Macam hari tu juga. Seorang 2 soalan. 2 soalan ke 3 ke 4 ke 5 je. 2. Kau tak acik Okay, 2 je. Sikit sangat. Tak apalah, boleh tu. So set 1, set 2 kertas 1. Okay, sekejap lagi cikgu bagilah dekat Telegram terus. So terima kasih untuk hari ni, dah habis, dah lebih dah 1 jam setengah, 1 jam sebenarnya. Dan kehadiran korang ni memang untuk kelas ni sangat, apa orang kata tu, dia ambil tau, memang kita orang ambil. So kalau tak datang penuh tu macam rugilah sebab ni siapa sponsor tu? YPJ yang sponsor korang punya bayaran tuition untuk semua subjek tu. So, siapa yang tak datang rugilah. Tapi mana-mana yang memang ada kekangan untuk tak datang tu tak apalah. Terpaksa lah sebab kita pun bincang soalan je, kalau mat bincang soalan je no problem. Tapi untuk subjek lain mesti ada yang belajar kan? Betul tak? Habiskan syllabus. Betul. Tu dah. Ada tak subjek lain yang dah habis syllabus lagi? Selain mat? Tak pasti. Tak pasti. Tak ingat. So maksudnya bagi cikgu lah kalau dah habis syllabus macam dah lapang, dah ada tinggal belajar je. Macam tu lah, kalau tak habis lagi tu kita nak belajar pun tak tahu nak belajar macam mana. Betul. Okay, jumpa lagi hari Isnin insyaAllah. Terima kasih semua, tak tutup lagi record.
Okay, kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Siapa yang ada masalah dengan set yang ini tolong bagi tahu sebab nanti set-set yang lain pun soalan dia cikgu tengok lebih kurang je.